Hi guys, welcome back to my channel, my Fagli Baking Show. So hari ni aku nak buat resipi simple je. Aku nak buat kek pandan Laila. Sebab Kamu Paper Season 2 ni start malam ni. So aku nak buat kira macam nak celebrate. Tapi bukan macam nak celebrate, kira macam nak celebrate lah juga. Sebab aku suka cerita ni. Cerita ni kira boleh masuk lah dan keluar, tak boleh lah juga aku lain. Sebab aku memang jarang tengok cerita Melayu. Bukan tak support, aku jarang tengok sebab cerita dia macam lebih kurang sama je. So macam mak mentua kau tak suka kau punya ni tak suka tu. Aku tak suka cerita macam tu. Nasi tak suka orang je. Kenapa nasi tak suka orang je? Semua orang sama je pada aku. Aku buat kek pandan ni sebab masa season 1 Laila tu ada buat kek pandan dengan jual kek pandan tu. So aku kira macam ada kait-kait lah juga dengan resipi kali ni. Tapi yang kek pandan Laila tu aku rasa resipi dia memang lain gila. Sebab dia jual pun beratus-ratus. Aku tak tahu apa benda dia taruh dalam tu, sabuk emas ke apa benda kan. Sebab tu mahal gila. Memang expensive punya resipi, aku tak tahu. Nanti aku minta dia kalau korang nak resipi tu, aku try buatkan untuk korang. Kalau ada lah resipi tu wujud lah. Dia tak sabuk emas kot. Untuk resipi ni memang resipi simple gila. Aku ada guna santan dan juga minyak jagung. Ada juga setengah resipi tu yang tak guna santan dengan minyak jagung. Ada juga yang guna just santan je, tak ada guna minyak jagung. Tapi resipi aku ni yang guna dua-dua bahan tu. Dengan aku guna daun pandan dan segar lagi. Aku petik kat belakang. Bukan petik, aku potong dekat belakang rumah tu. Memang banyak gila. Buat aku guna je. Free lagi pun. Kalau korang nak guna pandan extract tu pun boleh juga. Tapi aku memang tak suka sangat pandan-pandan ni. Aku just buat sebab cerita ni kan. So untuk resipi ni memang saya gebu, kurang manis, memang kira sedap. So korang boleh follow resipi ni. Nanti aku tak resipi tu kat bawah, korang copy je, betul korang boleh buat. Untuk dekor atas ni aku bukan just nak biarkan macam tu je. Aku tak ada nak biarkan kosong je. Aku nak dekor atas dia dengan fondant. Aku nak buat emosi Laila daripada marah, sedih, happy macam tu lah. So tak adalah nampak macam boring kan, macam biasa macam orang lain buat. Tapi kalau korang tak nak letak fondant dengan buttercream tu, korang dusting dengan icing sugar pun kira dah okey juga. Tak ada nampak macam malas. Yang ni aku just nak letak fondant je dengan buttercream, vanilla buttercream. So nampak kira rajin lah, walaupun korang sebenarnya malas nak buat. So aku malas nak cakap banyak je, kita start baking. So ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan nak buat kek pandan chiffon Laila ni. So korang perlukan tepung, gula. Yang gula ni ada dua sukatan yang tak tunjuk. Baking powder, telur ayam 4 biji. Yang ni korang kena hasilkan egg yolk dengan egg white. Egg yolk nak letak dengan yang tepung-tepung tu semua. Yang egg white tu korang kena buat meringue dengan gula ni. Garam yang ni option je. Minyak jagung, jangan guna minyak kelapa sawit. Yang ni santan. Green food colouring, yang ni pun option juga. Lepas tu korang perlukan daun pandan 2-3 helai. Yang ni aku guna 5 helai. Lepas tu korang perlukan cream aftertata untuk buat meringue dan juga gula sukatan yang lagi satu tu, yang last. First, korang kena gunting daun pandan ni. Tapi kalau korang guna pandan extract, korang boleh skip bahagian ni, tak payah buat macam ni. Yang ni daun pandan ni just aku guna gunting je. Gunting, lepas tu masukkan tempat dalam blender ni and korang blender. Tapi korang kena letak air lah supaya dia senang nak blender daun pandan ni. Lepas tu korang blender sampai dia halus, sampai dia keluar air warna-warna hijau. Lepas korang dah blender tu, korang kena tapis. Itu wajib tapis. So ni yang lepas dari tapis yang dah blender tu. So korang boleh letak tepi dulu. Lepas tu yang telur ni korang kena asingkan egg yolk dengan egg white. 4 biji. So korang asingkan je lah. Yang ni aku just guna kulit telur ni je untuk asingkan dia. Korang gunalah cara apa-apa je. Yang penting korang kena asingkan juga. Yang untuk egg white tu, jangan ada egg yolk walaupun sikit je. Kalau tak nanti meringue korang tu tak jadi. So lepas dah asingkan, korang tepikan egg white dulu. Kita nak start dengan egg yolk dulu. So egg yolk ni korang letak gula dengan juga minyak jagung. Lepas tu korang whisk sampai sebati. Kalau korang nak guna electric mixer pun boleh. Ni aku guna just wire whisk je. Lepas adunan korang tu dah sebati, korang boleh masukkan santan. Lepas tu macam biasa korang whisk juga. Yang ni pun whisk juga slow-slow. Bila dah sebati macam ni, korang dah boleh masukkan yang pandan yang dari blender tadi tu. Green food colouring ni korang letak sikit je. Tapi kalau tak nak letak pun boleh. Lepas tu korang whisk slow-slow. Yang ni kalau korang tak ada blender air pandan tadi tu, tak ada blender daun pandan tu, korang boleh guna pandan extract. Lepas dah sebati, korang dah boleh masukkan tepung dengan juga baking powder. Yang tu kat atas ayak. Lepas tu korang dah ayak, korang boleh masukkan garam. Lepas tu korang whisk lagi, pukul lagi sampai dia betul-betul sebati. Korang whisk slow-slow je. Jangan overbeat.
Bila adunan korang dah betul-betul sebati macam ni, dah mix well ni, korang terus stop, betul letak kat tepi. So untuk meringue pula, korang just pukul egg white ni sampai dia forming, sampai dia berbuih-buih macam tu. Bila korang dah pukul berbuih, dia ambil 2-3 minit jugalah ke lama sikit. Lepas tu bila dah berbuih-buih, lepas tu korang masukkan cream of tartar. Lepas korang dah masukkan, lepas tu korang pukul dia balik. Dalam pukul sekejap macam tu, lepas tu korang stop jap. Lepas tu korang masukkan gula. Yang ni masukkan separuh dulu. Lepas tu korang pukul balik. So korang pukul egg white ni sampai dia jadi meringue, sampai jadi betul-betul kilat. Kilat melikat Macam tu lah, kira dia aku tak tahu macam mana nak cakap. Yang gula tu kau masukkan separuh-separuh je dulu, senang. Kalau kau nak termasuk sekaligus, dia memang susah sikit. Dia kena makan masa lah. So korang pukul sampai jadi macam ni. Dia jadi kilat sampai yang atas tu ada stiff peak Aku tak tahu apa benda nama dia. Bila korang terbalikkan bowl, dia takkan terjatuh. Dia memang melekat gila. So korang dah boleh campurkan dua bahan ni. Untuk campurkan dia, korang ambil meringue ni, masukkan sikit kat dalam adunan yang warna hijau ni. Korang masukkan sikit-sikit. So senang. Teknik yang ni korang folding je, fold macam ni je. Korang jangan guna electric mixer, nanti dia jadi overbeat, dia jadi tak naik time dah bakar tu nanti. Korang fold slow-slow je, kacau slow-slow, gaul slow-slow je. Dia memang makan masa sikit tapi korang kena sabar. Nanti bila dah bake, dah siap bakar tu, nanti makan korang puas hati. Korang just perlu bersabar je, fold slow-slow. Bila jadi macam ni, korang dah boleh transferkan kat dalam korang punya loyang. Aku guna loyang yang ni. Kalau korang nak guna loyang yang ada tengah ada bulat tu, gunalah, aku just guna yang square shape ni je. Ya, sebab dalam cerita tu pun lebih kurang macam ni je. Lepas tu, korang dah boleh bake dah kek ni. Bake suhu dia 150. Masa dia 40 hingga 45 minit. Tapi tengoklah oven korang macam mana. Lepas tu biarkan sejuk sebelum dekor. So untuk dekor korang perlukan fondant. Yang ni korang perlu guna skin tone fondant. Korang roll je macam biasa. Tapi korang kena roll nipis-nipis. Lepas dah roll, korang ambil pisau. Lepas tu korang cut dia bentuk oval. Kalau korang ada cookie cutter bentuk oval ni, korang guna je. Aku tak ada, so aku guna gunting dan pisau. Lepas tu buat macam ni lah, trim dia. Guna gunting tu. Lepas tu korang perlukan ni 4. Bila korang nak buat 4 macam ni, korang tepikan dulu. Lepas tu kita nak buat tudung Laila tu. Tudung Laila ni aku guna warna pink. So macam biasa, korang kena roll dulu, nipis-nipis. So lepas korang dah roll tu, korang ambil pisau. Lepas tu korang cut bentuk teardrop, macam air mata. Korang kena buat macam ni, repeat 4 kali. Sebab nak buat 4 yang tudung dia tu lah. Lepas tu korang cut dia random macam ni, untuk buat dia punya lebih-lebihan yang kat tudung tu. Korang roll nak bagi dia lagi nipis. So senang. So bila korang dah ada 3 macam ni, yang skin tone fondant, tudung dia dengan lebihan tudung tu, korang dah boleh lekatkan. Korang lekatkan guna air. Lekatkan macam ni je. Kat atas tudung tu, skin tone fondant. Lepas tu yang belakang tu korang lekatkan. Lepas tu korang lipat depan. Dia macam selendang. Aku pun tak tahu sangat tudung ke selendang apa benda ni. So korang kena buat macam ni 4. Yang hujung tudung ni korang boleh buat benda ni macam beralun atau berombak. Sebab tudung kan bukan selalunya rata kan, mesti ada berangin macam tu lah. So korang kena repeat proses tadi tu 4 kali. Untuk 4 yang muka ni, untuk 4 emosi yang Laila tu. Cuma yang Laila marah ni, hujung tudung tu aku koyak-koyakkan sikit supaya nampak dia macam lebih marah lah. Sebab perempuan kalau marah kan, rumah pun dia boleh robohkan. So aku buat tudung dia macam koyak sikit. So lepas fondant korang dah kering yang keras, korang dah boleh lekatkan fondant yang lebih untuk buat ekspresi muka dia. Untuk lekatkan ni aku just guna air. Yang first kita nak buat happy Laila ni, dia tengah ketawa. Aku just buat mata dia macam bentuk V, huruf V. Sebab emoji pun macam tu kan, V. Lepas tu aku buat dia tengah smile senyum tu. Mulut tengah tenganga dengan gigi. So happy Laila. For second kita nak buat yang Laila jatuh cinta. Dia tengah jatuh cinta dengan siapa nama orang tu. Ni aku just tukar mata dia dengan bentuk heart. Yang ni aku guna gunting je. Yang ketiga pula aku nak buat dia tengah sedih. Sebab dia dapat tahu orang yang dia sayang tu dah bertunang dengan orang lain. Siapa tak sedih kan. Yang ni aku just buat air mata guna blue fondant. Dengan mata dia tengah sedih. Dengan mulut guna fondant warna hitam. So jadilah Laila yang sedang menangis. Okay, last sekali nak buat angry Laila. Laila yang sedang marah. So untuk mulut dia aku buat macam ni, petak sikit. Lepas tu aku letak gigi macam taring yang tengah marah. Sebab dia tengah marah kan. Sebab dia hentak-hentak rumah tu pun macam nak roboh. Lepas tu mata dia aku buat bentuk 3 segi. Lepas tu aku letak emoji warna merah ni, bentuk macam rope C. Kau tahu kan ada dekat emoji handphone tu. So ni kek yang lepas dah bake, dah sejuk. Korang dah boleh frosting. Korang just pindahkan kat cake board je. Lepas tu korang keluarkan lah dia punya parchment paper tu. Korang tepikan, buang.
Lepas tu bila dah jadi macam ni, korang dah boleh letak frosting. Sebelum frosting, korang kena trim dia punya tepi ni supaya nampak lagi lawa lah, nampak hijau yang kat dalam tu. Tapi kalau korang nak biarkan pun boleh, tapi aku tak suka, aku nak buat macam ni so nampak lagi kemas lah. Korang just buang dia punya tepi-tepi tu je. So korang boleh lah nampak kek ni gebu ke tidak. Kalau korang tak potong tepi tu tak tahu. So untuk frosting atas ni korang just sapu sikit je buttercream. Tak payah banyak-banyak. Sebab pada aku tak sedap sangat lah buttercream banyak-banyak ni. Korang just sapu nipis-nipis je. Korang buat macam ni tak rata pun tak apa. Sebab buttercream ni just nak lekatkan fondant yang kita dah buat tadi tu je. Lepas tu sebelum korang letak fondant, korang ambil pisau. Korang cut kek ni jadi 4 bahagian. Yang ni tak kisahlah saiz besar ke kecil, tapi korang bagi 4 untuk letakkan part emoji Laila tu. So bila korang dah cut kek korang tu, korang dah boleh transferkan fondant ni dekat atas kek tadi tu. Korang just tak macam biasa letak random je. Yang ni aku buat macam ni supaya dia muat lah untuk semua side tu. Lepas tu korang dah boleh serve atau korang bagi kat sesiapa lah, bagi kat jiran ke. So inilah dia kek pandan Laila. Aku buat kek pandan ni inspired by season 1 punya cerita lah, Kampung People ni. So kita ada emosi-emosi dia daripada cerita tu lah, daripada happy, daripada dia sedih, dia marah tu semua. Lepas tahu orang yang dia suka tu nak tunang dengan orang lain, siapa tak sedih kan kalau macam tu. Tapi nak buat macam mana kan, dah takdir kan. Tapi untuk korang kena test dengan cuba buat kek pandan ni. Guna resipi yang aku bagi ni. Sememang gebu, sememang sedap, kurang manis. Korang patut cuba, serius korang patut cuba. Okay guys, thank for watching. Sampai sini lah video untuk kali ni. Any idea korang boleh komen kat bawah. Jangan lupa like dan share video ni. And subscribe channel ni. Any idea korang komen je, apa-apa idea je korang komen je dekat bawah. Untuk gambar-gambar tu aku akan post dekat IG dengan Twitter aku. Aku akan letak link dekat bawah, korang tekan je, lepas tu follow. So kalau korang ada buat juga kek pandan ni, korang boleh tag aku dekat IG. Korang akan repost dekat aku punya account. Sampai sini je lah video untuk kali ni. Thank you for watching lagi sekali. Any idea korang komen je kat bawah. Apa-apa idea korang komen kat bawah. Ayam tu bising, aku nak plastik dia kejap lagi. So tu je lah. Bye.